Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panggil saya ya. Ya, saya betul saya ni. Okey, saya panggil ni sebab ada perkara yang saya ingin. Boleh luangkan masa sikit? Boleh ya. Okey, silakan. Jom. Terima kasih. Okey, Zurami silakan duduk. Terima kasih ya. Okey, Zurami ni saya bagikan dulu penjelasan maklumat untuk rujuk. Okey, baik. Okey. Okey, Zurami. Jadi apa yang saya ingin bincangkan dengan Zurami pada petang ni ialah berkaitan dengan kehadiran murid pendidikan khas PDPR lah. Jadi ikut data yang saya buat sedikit analisis data PDPR kelas pendidikan khas ni, saya dapati ada satu kelas ni kehadiran dia tu nampak tidak memberangsangkan lah. Kalau bukan lebih kurang seorang atau dua orang yang hanya hadir dalam PDPR atas talian. Jadi berdasarkan pada dapatan saya ini, boleh tak saya tanya kepada Zuraimi untuk beberapa maklumat yang saya perlukan supaya kita boleh rumuskan sesuatu keputusan ini. Boleh. Okey, yang pertama saya dapatkan maklumat berkaitan dengan kaedah penyampaian yang digunakan khusus murid pendidikan khas ni. Kaedah melaksanakan PDPR murid pendidikan khas. Boleh Zurami terangkan sikit? Okey, baik Ibu. Berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi murid-murid pendidikan khas ini tidak terkecuali lah seperti mana murid di arus perdana. Oleh itu, di unit PPKI Sekolah Kebangsaan Seri Teberau telah menggunakan sepenuhnya penggunaan Google Classroom sebagai medium penyampaian PDPR bagi murid berkeperluan khas. Adakah peruntukan masa yang diberi untuk murid berkeperluan khas ini sama seperti murid arus perdana ke? Ataupun ada memang pengkhususan tertentu? Okey, untuk yang berkaitan dengan soalan itu, jadi seperti mana SPI berkaitan dengan penentukan masa pembelajaran tu, jadi murid-murid pendidikan khas juga turut maksudnya dekat sini dia punya peruntukan masa tu sama seperti murid-murid yang lain. Okay. Walau bagaimanapun memandangkan ini adalah murid MBK, jadi jikalau satu hari tu kita letak lebih daripada 4 subjek, jadi ianya mungkin menjadi satu yang bebanan bagi mereka. Jadi inisiatif yang telah saya buat ialah pihak kami menentukan setiap kelas tu hanya satu hari hanya 3 subjek sahaja. Baik, bagaimana pula dari segi keupayaan kendiri murid itu? Adakah mereka boleh akses secara atas talian tu untuk akses PDPR tu, untuk melaksanakan PDPR tu secara sendiri atau dibantu oleh ibu bapa? Okay, kalau misalnya kita dibantu oleh ibu bapa tu, macam mana pihak Cikgu Zuraimi dan juga ibu pihak atas mengakses benda tu bersama dengan ibu bapa? Okey, berkaitan dengan soalan itu, jadinya pihak kami di unit PPKI telah mewujudkan kumpulan WhatsApp lah. Kumpulan WhatsApp ni di mana setiap kelas tu ada kumpulan WhatsApp yang kita wujudkan dan di situ ada semua guru subjek. Maksudnya medium WhatsApp ni kita hanya gunakan untuk menyampaikan informasi berkaitan apa yang anak mereka nak belajar saja. Tapi daripada segi tugasan semuanya memang kita menggunakan sepenuhnya Google Classroom lah. Kalau begitu, kalau saya menyentuh berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam GC itu, adakah antara bahan-bahan tersebut menjadi faktor mereka kurang masuk dalam join dalam PDPR itu? Apa pandangan Cikgu Zuraimi? Kalau menyentuh tentang bahan itu pula, menyentuh tentang bahan ini sebenarnya kalau ikutkan guru-guru kita memang memang di sini saya memang menggalakkan guru-guru untuk menyediakan video pengajaran sendiri. Di samping itu juga guru-guru boleh diselang-sedikan juga dengan penggunaan YouTube. Memandangkan kita sedia maklum bahawa ibu bapa ni dekat rumah dia tidak ada bahan pencetak kan? Jadi sebagai satu inisiatif yang telah kita buat ialah kita galakkan semua guru untuk menyediakan bahan pengajaran tu dalam bentuk latihan tu dalam bentuk live worksheet. Live worksheet tu maksudnya tidak perlu cetakkan lah. Okay.
Kemudian kita gunakan juga medium Google Meet. Google Meet pun kadang-kadang memang tidak, maksudnya murid yang mengikuti secara online tu pun tidak mencapai kepada tahap yang sepatutnya. Kemudian kita gunakan juga kuis secara online tu, kuis secara atas talian, dan juga ada juga sesama guru yang menggunakan Google Form untuk menilai untuk memberi latihan kepada murid-murid. Baik, tadi saya sentuh berkaitan dengan bahan. Jadi saya sentuh sedikit berkaitan dengan PBD. Kalau di arus perdana, guru di arus perdana dia akan menjalankan PBD apabila selesai sesuatu PDPR yang melibatkan pengajaran yang mereka ajar lah. Jadi adakah pentaksiran ataupun PBD ni ada dilaksanakan untuk murid di perkumpulan khas ini, khususnya dalam PDPR? Baiklah, berkaitan dengan PBD, PBD juga merupakan satu sebahagian daripada kurikulum pendidikan khas. Maksudnya dekat sini walau bagaimanapun setelah cikgu mengajar, pentaksiran tu tetap ada juga seperti mana arus perdana, maka pendidikan khas pun ada juga pentaksiran. Pentaksiran tu cikgu-cikgu biasanya akan jalankan sama ada dalam bentuk persembahan secara lisan. Secara lisan tu mungkin murid akan, ibu bapa mereka akan merakam video murid-murid tersebut, kemudian dimuat naik dekat dalam platform Google Classroom lah. Kemudian ada juga persembahan secara tulisan dan juga pemerhatian lah. Pemerhatian tu memang berdasarkan platform Google Classroom tu lah. Kalau setakat yang Cikgu Zuraimi buat pemantauan di kelas pendidikan khas tu, PBD di peringkat murid perkumpulan khas yang mana yang menjadi tarikan pertama dan fokus untuk mereka tertarik lah untuk melaksanakan? Biasanya berdasarkan pemerhatian saya lah, kebanyakan murid-murid memang mudah untuk dia buat rakaman video. Itu yang jadi tarikan minat dia untuk itu. Okay. Sebab bila kita dah buat rakaman video tu, jadi kita guru pun dapat menilai secara terus keupayaan murid itu dalam menguasai kemahiran yang disampaikan oleh guru. Jadi maknanya berkaitan dengan video lah yang mereka lebih berminat. Ya, betul. Okey, jadi itu ada satu kekuatan tu untuk ini. Okey, seterusnya Cikgu Zuraimi berkaitan dengan GC ni kan. Sebab dia melibatkan dua perkara yang berbeza, iaitu GC dengan GM Ya, betul. Itu. Jadi kalau melihat pada penggunaan platform GC dengan GM, yang mana satu menjadi pilihan utama guru-guru pendidikan khas untuk melaksanakan PDPR tu? Okey, baik cikgu. Yang menjadi pilihan utama sebabnya memandangkan kita ni murid berkeperluan khas. Jadi untuk akses secara real time lah, orang kata secara real time tu memang agak sukar sebenarnya untuk murid berkeperluan khas. Jadi kebanyakan guru-guru memang sangat sesuai, sangat sukalah menggunakan platform GC. Jadi bila kita menggunakan platform GC ni, kita boleh bagi dia fleksibel daripada segi ruang masa. Sebabnya bila kita fleksibel dari segi masa tu, murid-murid ni boleh akses pada bila-bila masa je untuk menyelesaikan tugasan tu. Di samping itu juga, video-video yang cikgu telah add dekat dalam link yang ada dalam Google Classroom tu, murid boleh melihat secara berulang-ulang kali. Bila murid boleh melihat secara berulang kali, jadi ini menjadi sebagai satu latih tubi lah. Kita dah cuba juga buat secara Google Meet, tetapi yang masuk tu memang still 2 orang, 3 orang. Jadi satu lagi hasil daripada perbualan kita daripada awal tadi, apa strategi yang Cikgu Zuraimi ada sebagai pilihan untuk menarikkan mereka hadir dalam PDPR secara atas talian? Okay, baik cikgu. Memandangkan kita pun sedia maklum memang platform GC ni memang baik untuk kita menyampaikan PDPR bagi murid MDK. Jadi di sini saya cubalah merangka beberapa strategi lah yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan kehadiran murid lah. Boleh beri contoh strategi yang macam mana? Yang pertamanya berkaitan dengan pertamanya mungkin kita boleh beri nasihat lah. Beri nasihat ni kita fokuskan kepada ibu bapa lah.
Maksudnya kita mungkin dekat sini kami guru-guru akan sentiasa menyantuni ibu bapa lah. Maksudnya kita akan memberi peringatan kepada mereka untuk supaya mengikuti PDPR bagi anak mereka, supaya anak-anak mereka ni tidak ketinggalan daripada segi aspek pembelajaran walaupun mereka ni dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. Itu strategi yang pertama lah. Untuk yang strategi yang kedua, kita boleh saya cuba merangka untuk menggunakan kaedah ekonomi token. Maksud apa tu? Ekonomi token ni maksudnya kita bagikan poin. Poin ni maksudnya jika seseorang murid tu mengikuti PDPR, contohnya dia mengikuti PDPR tu 5 hari penuh kan? Jadi kita akan buat poin kat situ. Bila poin tu telah cukup, kita akan tukarkan kepada ganjaran dalam bentuk Food Panda Treats. Maksudnya dalam keadaan suasana kita pandemik COVID ni, kita mungkin boleh bagi surprise delivery lah maksudnya. Maksudnya kita bagi surprise delivery kepada murid yang berjaya mengikuti PDPR secara online tu. Itulah dia. Itu satu kaedah yang kita cubalah, strategi yang kedua tu lah. Yang ketiga, kita boleh mempamerkan hasil kerja murid kepada rakan-rakan sekelas yang lain. Contohnya macam subjek bahasa Inggeris, cikgu Tulasi ada buat aktiviti secara hands on. Maksudnya secara budak-budak kena, murid-murid kena buat projek seperti salad buah. Jadi dekat situ bila ada beberapa orang murid yang memberikan contoh, menghantar video, kita boleh sharekan video tu dekat dalam grup kelas yang WhatsApp tadi, supaya ibu bapa yang lain akan berasa kenapa anak saya tak buat maksudnya macam tu. Maksudnya dia ada satu perasaan bahawa dia nak anak dia juga buat. Jadi dekat situ adalah satu, maksudnya kita mempamerkan hasil kerja murid tu kepada individu yang lain, supaya dia berasa ada semangat untuk mengikuti PDPR tu. Dan yang terakhir, yang saya rasa lebih kurang sama lah dengan yang nombor satu tu, kita boleh memberi peringatan lah kepada ibu bapa untuk sentiasa alert dengan pembelajaran anak-anak ni lah. Walaupun anak mereka ni kurang upaya, mempunyai tahap keupayaan yang pelbagai, jadi kita tidak mahu melihat ketidakupayaan itu menjadi sebagai satu halangan untuk dia tidak mengikuti PDPR. Itulah di antara strateginya. Kalau saya dengar teliti daripada huraian Cikgu Zuraimi itu nampak menarik tau strategi ni. Ya, betul. Mungkin kalau ikutkan 1, 2, 3 dampak yang tertarik itu berkaitan dengan ekonomi token. Tu satu yang orang kata memang boleh memberi impak yang besar tu kalau berjaya dilaksanakan. Baik, menyentuh tentang peringatan kepada ibu bapa tu, Cikgu Zuraimi menggunakan kaedah macam mana? Peringatan lisan atau peringatan bertulis? Peringatan yang macam mana yang Cikgu Zuraimi? Maksud saya daripada segi secara WhatsApp sahaja, bukannya maksudnya kita hantar surat ke atau macam soft reminder lah. Soft reminder. Okey, sebenarnya Cikgu Zuraimi kalau berdasarkan strategi yang agak menarik ni, berapa tempoh masa yang Cikgu Zuraimi perlukan untuk melihatkan keberhasilan kehadiran murid dalam PDPR sekiranya ada selepas ini? Memandangkan situasi pandemik COVID ni pun kita tidak tahu dia punya ketidaktentuannya. Jadi sekarang ni kita dalam tempoh cuti sekolah. Jadi mungkin pada 14 hari bulan nanti dah masuk penggal persekolahan. Jadi mungkin saya perlukan tempoh masa lebih kurang 1 minggu lah untuk menilai kembali. Untuk melihat adakah strategi yang cuba saya nak terapkan ni berjaya untuk meningkatkan peratusan kehadiran murid mengikuti PDPR secara atas talian. Jadi dengan menggunakan strategi yang ada dalam tempoh seminggu yang Cikgu Zuraimi jalankan, berapa sasaran murid yang Cikgu Zuraimi rasakan ingin capai lah dengan menggunakan kaedah strategi yang diberikan tadi? Memandangkan dekat murid kelas PK2 ni kita mempunyai latar belakang yang berbeza dan juga faktor daripada segi ekonomi. Jadi saya anggarkanlah saya punya sasaran tu lebih kurang 7/9 orang lah. 7/9 orang.
Kalau 99 100? Kalau 9% tu kita boleh cuba lah. Okey. Kita boleh cuba sebab di antara yang dua orang tu memang kita dapat lihat dari segi kemudahan peranti lah. Kemudahan peranti tu dia tidak ada. Jadi mungkin dekat sini menjadi satu cabaran lah bagi kami guru-guru di unit PBKI untuk membantu pelajar tu bagaimana untuk mendapatkan peranti yang bersesuaian untuk dia mengikuti PDPR. Mana di peringkat pendidikan khas, pengusaha pendidikan khas ada usaha lah, Ada usaha untuk lah. membantu Sama ada murid ni lah. sama ada kita boleh gunakan kaedah PDPR yang secara online, offline ataupun offline lah, secara offline. Alright, okay. Mesti mana ada Zami kalau ada idea macam tu untuk membantu murid ni lah, kita faham apa latar belakang mereka yang tidak mencukupi untuk mendapatkan peranti tersebut. Jadi di peringkat pengusaha pendidikan khas ada usaha ke arah itu untuk mendapatkan peranti, untuk membantu mereka dalam bentuk peranti ya. Okey, hasil perbincangan kita pada hari ini Cikgu Zami daripada kita kupas daripada data yang tidak ada dalam PDPR sehinggalah kepada rancangan strategi yang kita nak laksanakan nanti tu. Pada pandangan Cikgu Zami, apa rumusan yang Cikgu Zami boleh dapat hasil kumpulan perbincangan kita pada hari ini? Berdasarkan perbincangan, saya anggap perbincangan ini adalah sebagai satu perbincangan profesional lah. Sebab di peringkat cikgu sebagai ketua jabatan di Sekolah Kebangsaan Seri Tebrau, cikgu di sini cikgu mengambil berat tentang pembelajaran murid-murid berkeperluan khas. Jadi sebenarnya bila ketua jabatan kita sendiri mengambil berat, jadi kita sebagai guru-guru yang mengajar murid pendidikan khas, kita tidak terasa terasing lah. Di samping itu juga kita dapat merungkai ataupun di peringkat saya dapat menyatakan apa sebenarnya punca masalah ketidakhadiran tu. Jadi di situ cikgu sebagai ketua jabatan dapat melihat bukannya kami guru pendidikan tidak melaksanakan, tetapi ada kekangan yang terpaksa yang terpaksa kami harus berdepani. Jadi pada pendapat saya perbincangan ini adalah sangat baik ke arah yang lebih positif. Baik, terima kasih Cikgu Zami atas rumusan tersebut dan saya sangat berusaha dan banggalah dengan jawapan dari penjelasan dari Cikgu Zami berkaitan dengan kupasan berkaitan dengan ketidakadilan murid dalam PDPR tersebut. Dan saya tadi dah dengar perancangan atau tidak ikut selepas ini, iaitu dari segi strategi yang dirancang untuk melaksanakan dan juga meningkatkan kehadiran murid dalam PDPR. Baik, dari segi pihak pentadbir saya sangat-sangat mengagumkan dan penuh strategi tersebut, dan kita akan dipakai dan tempoh seminggu betul kita akan gunakan seminggu kalau ada PDPR selepas ini dan saya doakan agar apa yang dirancang oleh Cikgu Zami dan juga pasukan guru-guru pendidikan khas akan berjaya lah. Dan saya sangat-sangat berdoa walaupun mereka itu adalah daripada murid berkeperluan khas, dia tetap mempunyai hak untuk belajar dan mereka mempunyai hak untuk bersaing sesama mereka untuk belajar apa yang sepatutnya mereka dapat walaupun mereka berada di dalam pendidikan khas. Okay, terima kasih Cikgu Zami. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan perbincangan kita? Tidak ada apa juga. Terima kasih. Okey, sebelum kita bersurat, Cikgu Zami, boleh Cikgu Zami tanda tangan dulu dan serahkan borang tu pada saya. Okey, Cikgu Zami, saya rasa itu saja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan berhubung kembali dengan Cikgu Zami untuk semangat selanjutnya, dan harap pertemuan hari ini tidak terhenti di sini dan kita akan bertemu lebih lain kali dalam sesi yang profesional yang kita adakan hari ini akan berterusan di hari-hari lain. InsyaAllah. Okay, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Cikgu Zami. Sama. Okay, saya doakan apa yang dirancang tu berjaya. Baik, terima kasih Cikgu Zami. Okay.